الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadullah Ifan bin Hamdullah. Nama metik saya di 203131665. Dan saya sebenarnya slide ni saya bukan saya punya perbahasan, tapi kawan sahabat saya iaitu Nur Ikhwan bin Nur Asmadi. Nombor metik beliau di 203112817. Beliau tak dapat buat perbahasan, tapi beliau telah memberikan saya beberapa info untuk menyiapkan perbahasan beliau, kerana beliau telah terjebak ataupun telah sedang menghadapi masalah banjir. So kita sama-sama kita doakan yang terbaik untuk beliau dan seluruh keluarga beliau. Dan tim kami ada dua orang mangsa banjir. Yang keduanya iaitu Amni Mirza bin Ahmad Rizal. Bersama kita doakan sahabat kita agar dipermudahkan urusan, InsyaAllah. Okay, kita teruskan dengan slide perbahasan beliau, iaitu Muqaddimah. La yumkin lil kita yaf'al ilmu usul da'wah متحدث في شأنها أن يفصل في كتابة أو في حديث بين دعوة ودعاء إذ إحنا يحقق المتحدين فقال بلا يصيب الدعاء هو بل للدعوة عاقبة الدعوة هي في واقع عاقبة الدعاء إلى أهل تعالى وإن كان ثم فصل درس فقط ليس غيره. Yakni perbahasan Muqaddimah yang ini bermaksud tidak mungkin penulis dalam ilmu asal-usul dakwah atau penceramah ataupun pendakwah itu sendiri tentangnya membuat keputusan tentang tulisannya atau dia membicarakan hadisnya antara seruan dan penyeru, kerana mereka sebenarnya bersatu. Maka setiap musibah menimpa penyeru adalah bala bagi seruan, dan semua halangan kepada seruan itu sebenarnya adalah penghalang kepada Allah SWT. Ini bermaksud, Muqaddimah ini bermaksud terdapat beberapa halangan dan cabaran yang dihadapi oleh pendakwah itu, dan ada beberapa bahagian yang telah dibahagikan dalam perbahasan ini, iaitu ada dua bahagian yang itu kita akan bahas kemudian. Okey, dan Muqaddimah ini membicarakan pendakwah dalam penulisannya ataupun cara penyampaiannya ataupun cara ceramah dia. Ada beberapa halangan yang telah terbuku, dan ada beberapa cabaran yang telah diambil gas, dan di setiap cabaran dan setiap halangan itu telah ada cara penyelesaiannya. Itu maksudnya. Kita akan pergi ke slide yang di bawah ini, iaitu ini adalah halangan dan dakwah. Ada halangan dalam dakwah ni, ada dua. Ada antaranya iaitu halangan yang pertama yakni wujud antara pendakwah atau cita oleh pendakwah itu sendiri. Maksudnya dalam di pendakwah itu sendiri yang menjadikan halangan untuk seruan dakwah. Maksudnya cara penyampaian beliau. Contohnya cara penyampaian beliau. Macam mana pendakwah itu menyampaikan seruan dakwah untuk mendapatkan untuk menarik umat Islam menuju ke jalan dakwah, dan menyukai cara penyampaian dakwah itu. Itu adalah salah satu contoh di antara halangan yang wujud di antara yang dicipta oleh pendakwah itu sendiri. Okey. yang ini, yang kedua ini maksud akibat tu terwujud
أم لا اجتماع لغرض إصلاح جماعة انتماء الدعوة. Yang kedua ini bermaksud halangan yang wujud dalam masyarakat yang hendak direformasi masyarakat dakwah. Ini halangan yang wujud di antara umat Islam. Umat Islam itu sendiri yang mereka ini yang sendiri mencipta halangan itu sendiri. Maksudnya macam mana umat Islam ini mahu mengambil seruan dakwah itu. Maksudnya jika umat Islam berkeras kepala ataupun ego mereka tu lebih tinggi, mereka sememangnya tidak akan mengambil seruan dakwah itu kerana ego mereka itu. Mereka bahkan mereka merasakan mereka telah berbuat sesuatu yang baik bagi mereka. Tapi mereka ini yang dimaksudkan halangan yang dicipta oleh umat Islam itu sendiri, halangan yang dicipta oleh masyarakat. Ini adalah salah satu contoh di mana umat Islam itu sendiri yang mencipta halangan untuk seruan dakwah itu berjalan dengan lancar, ataupun seperti kata lain untuk menegakkan agama Islam. Itu yang dimaksudkanlah dalam perbahasan ini. Mungkin itu sahaja dalam perbahasan Nur Ikhwan, sahabat saya iaitu Nur Ikhwan bin Nur Asmadi di 203128817. Itu sahaja yang perbahasan beliau. Kita akan teruskan dengan perbahasan seterusnya iaitu Muhammad Luqman bin Kamarul Zaman. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita sambung, iaitu antara halangan yang wujud antara para pendakwah itu sendiri. Iaitu yang pertama, perbezaan di antara mereka sendiri. Jadi dikatakan di sini bahawa tidak dinafikan bahawa perbezaan tersebut adalah disebabkan oleh tahun sejagat ataupun peredaran masa. Dan dakwah ini bukanlah untuk persaingan, permusuhan dan kekeliruan, tetapi mereka ini perlulah bekerjasama dalam menyelesaikan perselisihan faham dalam masyarakat. Dan mereka juga perlu mengelakkan daripada berlakunya sesuatu perkara yang dilarang oleh syarak. Dan di sini ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang bermaksud, dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan yang seterusnya, antara punca perbezaan antara pendakwah itu adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Iaitu yang pertama, disebabkan oleh kehendak peribadi mereka. Dan yang kedua adalah mereka ini berasa kagum dengan setiap pendapat yang dikeluarkan oleh mereka. Yang ketiga, mereka ini juga taksub dengan sesuatu pendapat ataupun mazhab ataupun adat sesuatu kaum tersebut. Dan yang keempat, mereka ini berdakwah kepada masyarakat menurut pandangan pemimpin mereka sendiri atau mazhab mereka.
Contohnya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bersendiri pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, dan ahli sunnah yang mengikut pendapat imam mereka, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi di sini tidak dinafikan bahawa terdapat banyak isu yang membawa kepada persetujuan, dan ada juga yang tidak bersetuju dengan dakwah yang disampaikan. Jadi dalam hal ini dikatakan bahawa terdapat sebilangan besar mereka yang menerima antara satu sama lain. Dan yang seterusnya ialah penyimpangan kaedah tentang jalan berdakwah. Dikatakan di sini ialah kaedah berdakwah yang menjadi asas oleh seseorang pendakwah itu perlulah jelas bagi orang yang mengikutinya, yakni jalan petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini terdapat ciri-ciri bagi orang yang mengikuti jalan berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang pertama, jalan berdakwah ini ialah jalan yang susah, yakni banyak ujian bagi orang-orang yang melaluinya, iaitu bagi ujian bagi para pendakwah. Jadi kebanyakan pendakwah ini, mereka ni sering terhasut ataupun terjerumus dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Dan yang kedua, penghujung jalan berdakwah ini ialah kemenangan yang dijanjikan apabila syarat pendakwah seorang pendakwah itu telah dipenuhi, iaitu Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat ke-7, iaitu wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, nescaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan yang ketiga ialah para pendakwah ni perlulah tidak menyokong seorang individu yang berpecah belah ataupun kumpulan yang bermusuh. Jadi para pendakwah ini perlulah membaiki mereka ini, iaitu dengan berdakwah, dan hendaklah mereka masyarakat ini bersatu padu, bekerjasama dan berkasih sayang. Yang seterusnya dikatakan di sini bahawa dakwah yang sebenar-benarnya ialah yang berpegang kepada perintah Allah dan larangannya, dan tidak akan menang sesuatu dakwah itu jika ianya menyeru kepada kemaksiatan. Dan yang kelima ialah dengan kaedah dakwah yang betul, ianya memerlukan seorang pendakwah yang bijak, pintar
dan sedar sepenuhnya supaya mereka ini tidak terjerumus ataupun tidak tertipu oleh musuh-musuh mereka, sama ada di dalam maupun di luar. Dan mereka juga perlulah sedar tentang apa yang berlaku di sekeliling mereka sendiri. Dan seterusnya, para pendakwah ini juga perlulah tidak menyalahkan setiap musibah yang menimpa mereka ataupun dakwah mereka, atas disebabkan oleh perancangan dan kelicikan musuh. Sebaliknya, mereka ini perlulah mempercayai bahawa ianya adalah ujian daripada Allah, dan sebahagian besarnya adalah disebabkan oleh kelalaian dirinya sendiri, ataupun mereka ini tergesa-gesa dengan dakwah mereka, ataupun dan ianya merupakan seruan malapetaka daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kehendak Allah itu sendiri. Dan yang terakhir ialah para pendakwah mestilah dihargai kerana kekuatan mereka dalam semua aspek, iaitu menentang musuh dunia terhadap mereka. Dan mereka juga mengikuti jalan seruan Allah dengan berhemah untuk mengelakkan kemusnahan dan pertumpahan darah. Dan yang seterusnya, yang ketiga, iaitu berhadapan dengan godaan dakwah. Menghadapi godaan dakwah, iaitu yang pertama ialah fitnah harta. Jadi di sini dia katakan bahawa harta adalah salah satu daripada banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak Adam, sama ada mereka itu Islam ataupun tidak. Dan harta ini bukanlah untuk dipegang sahaja, tetapi ianya perlu dilaburkan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terdapat sebilangan orang ini, mereka ni cinta akan harta melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, para pendakwah ini tidak boleh tergoda, terpedaya dengan harta, dengan mengumpul harta sepenuhnya, dan disebabkan oleh harta, mereka ini meninggalkan tanggungjawab mereka untuk berdakwah, ataupun mereka ini terlibat dengan dunia riba, penipuan, rasuah dan sebagainya. Maka harta-harta tersebut akan membawanya kepada azab dan kehancuran dunia dan akhiratnya. Oleh itu, para pendakwah ini mestilah sentiasa ingat bahawa harta itu adalah milik Allah, dan mereka bertanggungjawab untuk semua harta yang mereka kumpulkan itu, iaitu dari mana mereka dapat harta itu dan untuk apa mereka membelanjakannya. Dan mereka juga mestilah mengingatkan masyarakat bahawa kita ini perlulah
sentiasa bersederhana dan zuhud semasa di dunia. Dan yang seterusnya ialah hasutan fitnah jawatan. Jadi apa yang ramai orang tidak tahu, bahawa jawatan sebenarnya merupakan suatu tempat penipuan, kepenatan dan kesusahan. Jadi prinsip asas untuk menyandang jawatan ataupun mencalonkan orang untuk jawatan tersebut adalah untuk kepentingan umum dan untuk menghapuskan rasuah. Dan jawatan bukannya untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan saudara maranya dan lain-lain. Dan di sini walau bagaimanapun, apa yang lazim pada zaman ini ialah mereka ini berlumba-lumba untuk mendapatkan jawatan, kerana jawatan tersebut adalah salah satu cara untuk mereka melakukan ketidakadilan, ataupun untuk mereka melakukan rasuah, ataupun untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan di sini apabila seorang pendakwah itu menyandang sesuatu jawatan, mereka ini perlulah menunjukkan contoh yang terbaik, yakni sepadan dengan perkataan, perbuatan dan tingkah laku mereka di mana-mana sahaja. Dan para pendakwah ini perlulah mengikuti apa yang diperintahkan oleh agama, dan hendaklah dia menghormatinya dan tidak mengikuti jalan yang sesat. Dan para pendakwah ini mestilah menjadi contoh kepada masyarakat dalam kerendahan hati, zuhud, jujur dan memelihara hak, dan tidak memakan rasuah. Jadi akan tetapi para pendakwah ini apabila mendapat sesuatu jawatan, mereka ini tidak boleh menolaknya begitu saja, kerana agar jawatan tersebut tidak diserahkan kepada orang-orang yang tidak layak, maksudnya. Jadi untuk mengelakkan daripada orang-orang yang tidak layak mendapat jawatan tersebut ini melakukan rasuah ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak benar dan sebagainya. Itulah. Dan yang seterusnya ialah hasutan ataupun fitnah daripada pasangan, yakni suami ataupun isteri. Jadi dikatakan di sini bahawa terdapat sesetengah pendakwah ini mereka ini berubah setelah mereka ini berkahwin atas banyak sebab, termasuklah disebabkan oleh perselisihan faham antara pasangan mereka. Jadi masalah tersebut akan menghalang mereka ini untuk melakukan kerja berdakwah,
dan mereka ini terus sibuk dengan masalah mereka sendiri, sehingga lupa akan tanggungjawab mereka untuk menyampaikan seruan. Oleh itu berkuranglah amalan dalam berdakwah, ataupun mereka ini terus berhenti daripada berdakwah, ataupun mereka ini menyimpang daripada jalan tersebut. Maksudnya mereka ini membawa menyebarkan dakwah yang tidak benar. Selain itu, jika seseorang itu tidak berkahwin, maka ianya dia akan digoda ataupun dihasut oleh orang yang berlainan jantina dengannya ataupun sama jantina dengannya, untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Dan yang seterusnya ialah fitnah sahabat dan rakan-rakan. Jadi para pendakwah ini perlulah mendampingi orang yang baik dan duduk bersama orang-orang yang soleh, yakni orang-orang yang banyak berjasa. Dan mereka ini perlulah berhati-hati dengan kawan-kawan mereka, kerana kawan-kawan ini akan mempengaruhi kita, sama ada menghasut kita untuk tidak berdakwah dan sebagainya. Oleh itu, para pendakwah ini mestilah tidak terpengaruh dengan apa-apa perkataan atau tindakan terhadapnya yang dilakukan oleh rakan-rakan beliau. Dan yang terakhir ialah fitnah, penindasan dan penyiksaan. Jadi dikatakan di sini bahawa kita perlu membezakan antara penindasan dan penyiksaan terhadap pendakwah ini. Iaitu yang pertama, para pendakwah ini perlulah bersabar dan tabah dalam menghadapi sesuatu ujian dan atau musibah. Dan yang kedua, apa yang kita tahu bahawa dasar penindasan atau penyiksaan ini adalah salah satu musuh terhadap pendakwah pada setiap masa dan tempat. Maksudnya pada zaman dahulu para pendakwah ni sentiasa ditindas dan diseksa dengan kejam, disebabkan oleh mereka ini menyampaikan dakwah kepada orang yang bukan Islam. Dan di sini kita dapat lihat bahawa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kisah para nabi dengan umatnya, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Hud, kaum Soleh, kaum Ibrahim, kaum Lut dan kaum Shu'aib, dan seperti kaum
Quraisy dan sebagainya. Dan di sini terdapat ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Yang bermaksud, demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka yakni kaumnya pasti mengatakan bahawa dia itu adalah pesihir atau orang gila. Dan yang seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Yang bermaksud, apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Dan di sini sebagai rumusan bahawa orang-orang yang berdakwah kepada Allah akan diberi kabar gembira kepada mereka. Dan di antara mereka ini terpaksa berhadapan dengan siksaan, dan mereka ini menahan siksaan tersebut dengan sabar. Contohnya seperti sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir. Maka para pendakwah ini perlulah saling menyeru untuk berpegang teguh kepada kebenaran, yakni Islam, dan mereka juga perlulah menyampaikannya antara satu sama lain dengan bersabar. Maksudnya mereka ini perlulah sentiasa banyak bersabar dalam menyampaikan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman bin Amiruddin. Nombor kad matrik D20312977. Kursus Diploma Usuluddin. Hari ini saya akan menerangkan tentang halangan dalam masyarakat dakwah. Antara halangan dalam masyarakat dakwah ialah kejahilan, kemiskinan, buta huruf dan kemunduran. Semua tajuk yang memerlukan usaha berterusan dan kerja bersungguh-sungguh, program realistik dan pengurusan yang baik. Tidak dinafikan, kemiskinan dan keterbelakangan berkait dengan buta huruf dan negara di mana penyakit yang tidak dapat diubati ini merebak. Penyakit ini memerlukan pendakwah yang berkelayakan sepenuhnya tentang keadaan masyarakat ini terhadap penyakit itu. Mereka tahu cara menanganinya dengan betul. Mereka ni yakni pendakwah. Bukan dengan memandai-mandai. Seterusnya, banyaknya orang yang batil dan kurangnya orang yang benar. Ibnu Taimiyah pernah berkata, orang Islam sedikit di antara orang-orang dunia, dan ahli sunnah adalah lebih sedikit di kalangan orang Islam, dan itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti' aksara man fil ard yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa inhum illa yahrusun. Dan maksudnya, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang mengikut dunia, nescaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, sehingga mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menginginkannya. Surah Al-An'am ayat 116. Dan ada juga cerita pernah menceritakan tentang Omar pergi ke pasar dan dia mendengar seorang Muslim berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku salah seorang hamba-Mu yang sedikit." Maka Omar memegang bahunya dan berkata, "Apakah doa ini?"
dia berkata, wa qalilum min ibadiyasy-syukur. Maha suci Dia yang maha tinggi berfirman, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Surah As-Saba ayat 13. Saya berdoa kepada Tuhan agar saya tergolong dalam segelintir kaum-kaum ini. Okey, kita akan pergi kepada isu pertama. Isu pertama, tidak mungkinlah ahli yang benar lebih banyak daripada ahli yang batil, dan kamu tidak akan sampai sejauh ini. Jadi, macam dalam drama dan konsert lagu itu, kita dapat melihat penonton akan lebih ramai di dalam drama dan konsert lagu berbanding dengan orang yang berada dalam kuliah. Dan ini adalah peraturan, seolah-olah daripada hukum Allah di alam semesta, bahawa mereka lebih daripada orang-orang yang benar, mereka yang berada di konsep-konsep itulah yang dimaksudkan dengan mereka. Okey, seterusnya isu kedua. Isu kedua, seperti mana para pendakwah ni, bila dia mengetahui orang yang kuat menipu apa, mereka berkata dengan mudahnya, selagi manusia melakukan kerosakan, maka tidak ada faedah dalam doa kami. Yang terakhir, ini adalah halangan yang paling ketara yang boleh dihadapi, dan ini juga adalah halangan yang menghalang kemajuan dakwah dan matlamatnya, dan menghalang pendakwah daripada melakukan aktiviti advokasi mereka dalam mendakwah orang-orang di sekeliling mereka. Okey, sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.